Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penilai dan juga moderator pada hari ini. Saya Abdul Malik bin Yusuf Ali dengan nama matriks A17627. Saya mengambil bidang pengurusan sumber manusia dan juga komunikasi media. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai proses yang percaya. Saya ingin memperkenalkan mentor dan juga jurulatih industri saya. Yang pertama ialah mentor saya iaitu Dr. Nur Afia Yusof, merupakan mentor akademi saya di Pusat Pengajian Cita Universiti. Dan yang kedua ialah Encik Muhammad Firdaus bin Zee Murad, merupakan jurulatih industri di Pusat Aspirasi Anak Merah Pasar dan merupakan ketua unit pelaksana. Saya menjalankan pelatihan industri saya di Pusat Aspirasi Anak Merah Pasar. Antara beberapa isi penting yang saya akan membentangkan ialah tajuk proposal saya, penyataan masalah, objektif kajian, cadangan penyelesaian, metodologi kajian dan juga cadangan proses kerja serta penutup. Tajuk capstone projek saya ialah penggunaan sistem kod QR sebagai medium komunikasi sehari dalam pejabat. Beberapa penyataan masalah yang saya telah kemukakan antaranya ialah komunikasi sahala yang tidak berkesan menyebabkan penyampaian maklumat kepada pihak pengurusan terganggu. Rutin harian yang sama dalam penyampaian maklumat menyebabkan tiada inovasi baru dalam penyampaian maklumat komunikasi sahala kerana saya telah menjalankan pemerhatian selama beberapa bulan iaitu daripada bulan November hingga bulan Disember. Saya mendapati penyebaran komunikasi antara pengurusan atasan kepada kaki tangan pasar ataupun kaki tangan pasar kepada pengurusan atasan adalah melalui kertas ataupun juga melalui WhatsApp. Dan yang ketiga ialah tiada medium untuk menyuarakan pendapat ataupun perasaan mampu memberi kesan negatif kepada kesihatan mental pekerja. Seperti yang kita tahu, selepas era pandemik COVID-19 ini, banyak isu mengenai kesihatan mental yang dihadapi terutamanya dalam kalangan pekerja yang menguruskan kerja-kerja pejabat lah. Teori literature untuk menentukan kaitan antara dua proposal saya. Yang pertama ialah komunikasi antara dalam organisasi ini melalui kajian Rosli Muhammad. Beliau telah memberitahu bahawa komunikasi ini berfungsi sebagai menyebarkan maklumat, merancang pencapaian maklumat, pengatur cara sumber manusia, memimpin dan juga mengawal prestasi pekerja ataupun sumber manusia di tempat kerja. Yang kedua ialah menurut Nabila Muhammad Lazim, melalui sikap dan niat penggunaan kod QR dalam kalangan pelajar UTHN pula, beliau mendapati bahawa penggunaan cetakan kertas dan kod QR menjadi lebih fleksibel dan cekap, dan ini akan memudahkan pelajar tersebut mendapatkan maklumat di mana-mana sahaja. Jadi penggunaan kod QR ini akan memudahkan kaki tangan pasar untuk memperoleh maklumat di mana-mana sahaja, seperti ketika mereka berada di bilik pelatihan ke ataupun di luar pejabat, seperti apabila mereka dah pergi ke tempat-tempat untuk menjalankan tugasan masing-masing. Dan yang ketiga ialah menurut Maxwell dan dalam Combs 100 Process of Communication, komunikasi massa ini adalah pemindahan maklumat melalui media ataupun saluran yang diterajui teknologi supaya dapat disebarkan kepada sejumlah penonton ataupun penerima mesej. Jadi saya ingin menjadikan sistem kod QR ini sebagai pemindahan maklumat daripada pengurusan atasan dan kepada kaki tangan pasar ataupun kaki tangan pasar kepada pengurusan atasan untuk menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya, objektif utama capstone saya ialah untuk mengaplikasikan penggunaan kod QR ke dalam komunikasi saya seharian di dalam urusan pejabat. Beberapa objektif kajian yang telah saya senaraikan antaranya ialah untuk mengkaji keberkesanan penyampaian maklumat menggunakan kod QR berbanding kertas dari pengurusan atasan kepada pekerja bawahan. Untuk mengenal pasti sama ada kod QR ini sesuai untuk menjadi platform luar rasa oleh setiap pekerja secara rambang, maknanya mereka tidak akan menegakkan identiti dan penggunaan platform ini akan menjadi secara rawak. Mungkin ada seorang kaki tangan pasar ni akan menggunakan selalu ataupun ada yang tidak akan menggunakan. Jadi itu adalah tujuan saya nak menjadikan kod QR ini sebagai platform luahan rasa. Tidak semua kaki tangan pasar ataupun tidak semua pekerja mempunyai sesuatu untuk meluahkannya. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaharui melalui inovasi penyampaian maklumat melalui penggunaan sistem dan teknologi terkini seperti kod QR. Seperti yang saya dah terangkan sebelum ini,
saya ingin mengubah cara penyampaian maklumat daripada penggunaan kertas ataupun menampal kertas di notice board kepada menyebarkan maklumat melalui sistem kertas supaya mereka pengurusan atasan boleh menilai atau menyimak semula sekiranya mereka perlukan rekod tersebutlah. Oleh itu, cadangan penyelesaian yang saya nak kemukakan adalah untuk mencipta sistem kod QR yang boleh digunakan pakai dalam penyampaian maklumat dan komunikasi salin di tempat kerja. Dan yang kedua ialah untuk menjadikan kod QR ini sebagai medium untuk menyampaikan idea ataupun perasaan secara sehala. Metodologi kajian terdapat dua, iaitu eksperimental dan juga borang buta form. Kenapa saya cakap eksperimental? Kerana sistem kod QR ini akan dibina dan diuji keberkesanannya dahulu. Oleh itu, saya akan mengedarkan dua jenis borang buta form, iaitu untuk menilai penghasilan kod QR ini sebelum kod QR ini diedarkan dan juga keadaan kaki tangan pasak dan juga pengurusan atasan selepas penghasilan kod QR ini. Antara cadangan proses kerja saya terdapat 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua dan juga fasa ketiga. Tempoh masa antara ketiga-tiga fasa ini adalah 2 bulan. Di fasa pertama, saya akan mengumpulkan maklumat kajian seperti literatur kajian, objektif kajian, sinopsis kajian, latar belakang penggunaan kod QR, sebelum ke proses pembangunan kod QR dan juga soalan, dan juga menjadikan soalan sebelum penggunaan kod QR ini. Di fasa kedua pula, saya akan membangunkan dan mengaplikasikan kod QR serta mengedarkan soalan Google Form kepada responden, iaitu kaki tangan pasak dan juga pengurusan atasan pasak, mengenai keadaan sebelum penggunaan kod QR dan juga iaitu pengedaran maklumat melalui media kertas. Di fasa ketiga pula, saya akan mengedarkan soalan mengenai selepas penggunaan kod QR ini dan keadaan kaki tangan pasak selepas menggunakan kod QR ini sebagai media komunikasi sahala dalam pengurusan pejabat lah. Seterusnya, sebagai penutup, saya mencatatkan hasil saya untuk dapat menilai keberkesanan penggunaan kod QR ini dalam komunikasi sahala dalam pejabat. Saya juga ingin membudayakan penggunaan teknologi terbaru supaya pusat aspirasi anak perak dapat berdaya saing dengan peredaran teknologi masa terkini. Dan yang ketiga ialah untuk mempraktikkan tempat kerja yang selesa dengan meluahkan perasaan atau harapan ataupun idea tanpa perlu meledakkan identiti diri. Ini kerana ianya hanya komunikasi sahala, jadi ianya masih di peringkat awal lagi. Sekiranya pengurusan di pusat aspirasi anak perak ini ingin menjadikan sistem ini sebagai konsisten, penggunaan konsisten, mungkin ianya akan menjadi komunikasi dua hala. Dan yang ketiga ialah untuk menjadikan kajian ini antara kajian yang boleh menjadi rujukan pada masa akan datang. Seperti yang pada awalnya saya memberitahu bahawa kajian mengenai penggunaan kod QR dalam urusan pejabat ataupun urusan organisasi adalah sedikit dan terdapat banyak di bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Jadi saya mengharapkan kajian saya ni dapat membantu pelajar-pelajar atau mahasiswa yang akan datang yang menggunakan penggunaan kod QR ni dalam pengurusan pejabat ini menjadikan saya punya kajian ni sebagai rujukan mereka lah. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.